jam buat kereta hari ni. Teruk betul. Kejap-kejap kereta mati. Kejap-kejap kereta mati. Kereta orang lah. Yelah bila dah jam, overheating lah apa. Anda ingat sampai isyak lah tadi. Nasib baik belum isyak apa. Kalau tidak pakai tak ada kuliah lah. Takkan nak kuliah lepas isyak je tak. Baik. Isyak 8.14 kan. Okey. Malam ni kita nak masuk tajuk yang baru. Itulah furud al-wudu. Fardu wudu. Furud ataupun faraid al-wudu. Ya. Sebut furudul wudu pun betul, faraidul wudu pun betul. Furud jamak fardun. Fardu lah. Fardu satu, furud banyak. Faridah satu, faraid banyak. Kedua-dua makna fardu. Fardu pun makna fardu, faridah pun makna fardu. Ya. Sama saja. Istilah hal ini tak ada apa-apa. Ya. Atau juga boleh disebut sebagai arkanul wudu, rukun wudu. Sama saja. Daripada perkataan rukun lah. Arkan jamak, plural, ramai. Banyak ya. Rukun satu ya. Jadi boleh sebut faraidul wudu, furudul wudu, arkanul wudu. Atau jika ada istilah-istilah lain yang digunakan pakai oleh para ulama, it is okay. Tak ada masalah sama sekali. Tapi yang saya jumpa tiga itulah ya. Boleh saja. Dan kita dah familiar dengan perkataan itu, fardu wudu ataupun rukun wudu. Di mana ia merujuk kepada perkara yang mesti dilakukan tak kala kita berwudu dan dia adalah part daripada wudu. Dia ada sebahagian daripada wudu. Dia beza dengan syarat sah tadi. Kalau syarat sah ni benda yang mesti dilakukan juga tapi dia di luar ataupun dia bukan daripada sebahagian perbuatan wudu. Ya, hak ni memang melibatkan perbuatan wudu. Tu saja beza antara syarat sah dengan rukun. Dan sama saja bila kita pergi pada bab-bab ibadah yang lain. Syarat sah ni makna daripada awal sampai akhir dia nak kena ada. Dia bukan daripada perbuatan itu. Tapi kalau rukun, dia ada masa-masa dia. Ya. Dan dia memang melibatkan perbuatan itu sendiri. Ya. Okey. Pertama ialah niatnya dan nota saya kalau tuan-tuan boleh tengok niatnya. Niat ni saya tak perlu hurai lah pasal saya dah niat. Saya dah hurai saya ingat dalam syarat sah dulu kerana saya dah sentuh lah ya. Kerana sebagian ulama meletakkan niat dalam syarat sah. Sebahagian meletakkan dalam rukun. Dalam mana-mana bab ibadah. Yang meletakkan dalam syarat sah ialah minoriti. Ya, it is small number of scholars, mana tak ramai lah. Walau bagaimanapun tak ramai pun ke ulama besar juga. Ya, dalam konteks mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dia letakkan niat ni dalam syarat sah. Ya. An-niyatu fi syuruti sihhati la ashbah. Dia kata niat-niat ni dalam syarat sah itu lebih apa nak cakap? Lebih betul lah. Lebih patut, lebih sesuai. Ya. Dan kita boleh lihat dalam buku dia sama ada Ihya Ulumuddin atau buku fiqh dia Masyhur Al-Wasi, dan saya yakin dalam buku-buku beliau yang lain, walaupun saya tak bacalah semua buku fiqh beliau, saya yakin dia akan letak dalam syarat sah. Dan itu kecenderungan saya lah, saya suka letak niat ni dalam syarat sah. Tapi okey, nak letak dalam syarat sah boleh, nak letak dalam rukun pun boleh ya. Kerana niat ni dia bukan sebahagian daripada ibadah, dia bukan perbuatan ibadah tu. Dia mesti daripada awal sampai akhir sama dengan syarat-syarat sah yang lain. Sebab itu Imam Ghazali cenderung letak dia dalam syarat, bukan dalam rukun. Kalau rukun ni dia melibatkan perbuatan-perbuatan tertentu. Macam semayang kan, angkat takbir, macam semayang, takbiratul ihram rukun, dia perbuatan sebut mulut tu kan. Ada waktu itu saja. Qiyam rukun, waktu itu saja dia perbuatan semayang. Same goes to wudu, wudu pun sama juga. Yang kita bincang syarat sah wudu ada 7 dulu sekali dengan niat tu, dia daripada awal sampai akhir ya. Tapi kalau rukun dia ada perbuatan-perbuatan tertentu. Basuh muka rukun, kerana dia sebahagian daripada ibadah tu. Dan dia ada masa dia. Masa basuh muka je lah. Masa basuh tangan takkan nak basuh muka lagi, tak payah dah. Nampak? Dia beza ada sikit. Walau bagaimanapun, sama ada dalam syarat sah, sama ada dalam rukun, kedua-dua mesti dilakukan. Dua-dua mesti buat. Sama saja. Kesan hukum tu sama. Cuma kedudukannya nak letak di mana.
mengikut perspektif dan pandangan yang berbeza-beza. Ya. Baik, jadi niat saya tak payah hurai, dulu saya pernah sebut. Niat ni benda yang kita nak lakukan, kita niat lah. Kita ada keinginan untuk nak melakukan benda tu. Very simple. Ya. Dan sebenarnya setiap perbuatan kita lakukan memang dah ada niat. Orang gila saja yang buat benda tak ada niat. Betul tak? Ya. Tuan-tuan masuk tandas, walaupun tuan-tuan tak kata saja aku masuk tandas. Tapi kalau orang tanya, berapa orang masuk tandas? Saja je. Ada begitu. Niat masuk tu memang niat nak buang air besar air kecil lah. Pasal apa awak masuk dapur? Sebab saya nak makan, nak minum. Pasal apa awak datang ke surau Al-Husna hari ni? Saja je nak buang masa tengah jalan, jam. Datang nak mengajar. Niat lah tu. Al-Qasdu. Niat ni adalah Al-Qasdu. Apa yang ada dalam hatimu tak kala kamu nak melakukan satu perbuatan. That is niat. Ya. Lepas tu kalau tuan-tuan datang ke masjid, untuk apa? Untuk semayang lah, semayang maghrib kan. Memanglah ada kuliah after that, tapi memang keluar rumah tu niat nak pergi semayang dah. Ya. Kalau tuan-tuan yang bermazhab Hanafi, tuan-tuan dah ke semayang, tuan-tuan tak perlu lagi nak datang niat Allah Akbar, tak payah. Angkat takbir Allah Akbar dah. Ingat Allah Maha Besar saja. Tak? Pasal memang kita berjalan tu nak pergi semayang, bukan nak pergi main bola. Ya? Hambali dia ketat sikit, mesti niat kubailus solah, the nearest state to the prayer, mana waktu dekat-dekat nak semayang. Tuan-tuan masuk masjid tu, dah boleh niat aku nak semayang. Mana bukan niat aku nak semayang, maksudnya masa tu baru dia ambil kira. Pasal kalau daripada rumah tak boleh dia ambil kira. Kok tengah jalan tuan-tuan berhenti masuk kedai, tuan-tuan berhenti buat itu buat ini, benda yang unrelated dengan semayang, maka dia kata tak boleh dia ambil kira. Mesti kubailus solah, the nearest state to the prayer, the nearest position to the prayer, mana dekat-dekat dengan semayang. Masuk masjid, lepas ambil wudu, ya. Hatta sebahagian dia kata ni masa masuk soh tu. Ya. Syafi'i agak ketat sikit lah. Dia mesti inda takbiratul ihram. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Ya. Karena dia kata al-qasdu ni ialah kerana dia kata an-niyatu al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Kita qasak sambil kita buat, baru niat. Mana kita ada keinginan untuk melakukan satu perkara, you have the intention, tapi awak kena buat, baru jadi niat. Kalau awak tak buat, tak ada niat. Itu yang kena niat dalam takbiratul ihram tu. Ya, itu yang sampai Allahu Akbar panjang. Ya. Banyak daripada kita takbir panjang, mana tak panjang. Takbiratul ihram 2 harakat saja. Allahu Akbar. Itu saja. Ya. Di sisi saya tak tahulah ke semua, tapi saya yakinlah majoriti para ulama mengatakan begitu. Maksudnya takbiratul ihram 2 harakat saja. Allahu Akbar. Of course lah yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan boleh buka lah mana-mana buku mazhab Syafi'i. Takbiratul ihram sekadar mana? 2 rakaat. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam Majmu', tempat lain semua sunat al-mad. Takbiratul ihram saja sunat al-qasr. Maksudnya waktu-waktu lain tu sunat kita panjangkan. Takbiratul ihram saja sunat pendekkan. Pasal apa waktu lain sunat panjang? Kerana kita nak bergerak pada satu perbuatan itu panjang. Daripada qiyam nak rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, panjanglah sikit. Tu sujud lagi panjang pasal jauh tu tanah tu. Lantai tu, Allahu Akbar. Biar tidak kosong perbuatan kita daripada zikrullah. Ya. Jadi kita buat begitu, ya. Tapi takbiratul ihram mesti Allahu Akbar. That's it. Kalau tuan-tuan takbiratul ihram Allahu Akbar, tuan-tuan mazhab Syafi'i. Tapi kalau Allahu Akbar lebih 2, tak mazhab Syafi'i tu.
Ya. Betul tak? Jadi kalau dakwah mazhab Syafi'i betul lah. Ya. Lepas ni semua 2 harakat ya. Saya tak nak dengar lagi belakang tu panjang-panjang. Oh susah ustaz kalau panjang-panjang, pendek-pendek, niat tak masuk. Itu isu dia. Saya nak kait yang tu aja. Ya. Selagi mana tuan-tuan mengaturkan niat tuan-tuan dengan mulut tuan-tuan ataupun dengan hati tuan-tuan, yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Wasit Nuzumul Huruf. Tuan-tuan organize the words. Memang dia akan jadi panjang punya. Tuan-tuan takkan dapat takbir yang pendek. Ya. Bila tuan-tuan angkat takbir, Allah, kan? Tuan-tuan baca dengan hati, aku semayang fardu zuhur, aku semayang fardu isyak. Niat ke tu? Tak. An-niyatu laisa binuzumil huruf la fil lisani wala fil qalbi. Niat-niat ni bukan tuan-tuan susun dengan huruf atau perkataan, tidak pada mulut dan tidak pada hati. Kalau tuan-tuan susun memang ya. Waktu yang jadi ada imam tu, dia sembahyang zuhur, dia gini asar. Saya tanya dia macam mana haji niat. Niatlah masa takbir tu saya sembahyang fardu asar. Padahal sembahyang fardu zuhur. Masa haji nak angkat takbir tu, haji nak sembahyang zuhur ke nak sembahyang asar? Saya dah sembahyang asar, saya dah sembahyang zuhur. Habis tu macam mana pergi baca dengan hati sembahyang asar pula? Oh tersilap dia kata. Habis tu nak pakai hak mana? Pakai hak kita niat masa nak sembahyang tu lah, bukan hak haji baca pakai hati tu. Tapi kalau haji nak qada sembahyang okey aja. Oh saya nak qada lah ustaz. Okey. Habis tu jemaah macam mana? Jemaah tak payah qada. Jemaah nak qada apa? Ya tak? Jemaah tak perlu qada kalau imam salah niat ya. Imam salah tak apa. Imam semayang tadi lupa nak ambil wudu. Lepas semayang, alamak saya tak ambil wudu terbatai tadi. Dah ambil wudu kat rumah, berjalan-berjalan kentut tengah jalan, ingat nak ambil wudu. Tiba-tiba dah sampai kan, lupa, terus jadi imam. Jadi imam of course lah kena semayang balik pasal dia semayang tanpa wudu, tak ada rukhsah. Tapi makmum sah. Jangan suruh makmum semayang balik pula, siap makmum. Ya? Nampak? Saya itu tuan-tuan, saya semayang isyak 5 rakaat. Saya pernah cerita belum pernah lagi. Oh, interesting story. Naik isyak lah. Oh. Saya bagi kuliah fiqh muamalat, bab riba macam tu. Bila semayang rakaat pertama pas, okey macam biasa. Rakaat kedua pas, tasyahud awal. Rakaat ketiga saya pergi tasyahud awal lagi sekali. Oh, banyak pahala saya malam tu. Tak ada seorang pun tegur tuan. Bukan surau kecil ni, surau Jumaat. Besar pada surau ni lagi. Jemaah lagi ramai pada tuan-tuan lagi. Seorang pun tak tegur. Saya okey je. Saya ingat saya semayang okey. Rakaat ketiga saya tasyahud awal, dia pun ikut tuan. Katanya ada tegur kat belakang. Subhanallah dengar. Jadi orang lain pun terbingung-bingung. Alamak, apa yang berlaku ni? Adalah seorang dua yang mufarakah, tak ikut saya. Dia bagus. 99% semua ikut saya. Lepas semayang, wiri, doa, baca surah Al-Mulk, saya pergi tandas. Macam biasa lah. Pergi tandas. Tengah nak pergi tandas tu, belakang ada seorang AJK kot. Dia pergi, ustaz, alamak, nak beritahu ustaz lah. Apa? Ustaz semayang tadi 5 rakaat tau. Isyak tu. Lepas tu kita sambung. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, La ilaha illallah. أشهد أن
أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وحسبنا سبحانه اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Baik. Jadi dia cakap saya lebih sembahyang 5 rakaat. Yang saya tanya ialah orang ikut saya tak? Semua ikut Ustaz. 2-3 orang yang tak ikut. Saya kata Ustaz tak tegur. Dia kata ada seorang belakang tapi kami pun dah terpinga-pinga. Apa benda? Aduh. Saya pun cakap dekat Haji tu, saya kata cakap kawan-kawan, tak pun esok ke, malam esok ke yang sembahyang Isyak tu bagi tahu. Malam tadi siapa-siapa yang sembahyang dengan Ustaz Hasan, siapa yang tak ikut tu baguslah. Mana dia selamat, sembahyang dia tu sah. Kalau dia tak ikut, saya salah, dia tak ikut. Okey lah tu. Ya. Siapa-siapa yang ikut saya, dalam keadaan dia tahu saya salah, dia kena qada balik. Dia tahu saya salah, dia buat juga batal. Macam kes tadi juga. Pasal apa makmum tak payah qada sembahyang sedangkan imam sembahyang tanpa wudu? Pasal makmum tidak tahu keadaan imamnya, maka sembahyang dia ambil kira. Tapi kalau ada makmum yang tahu imam dia tu tak ada wudu, dia ikut, maka sembahyang tidak sah. Dia kena beza tu. Ya. Sama dalam kes saya pun, siapa-siapa yang ikut saya malam itu, dia tahu saya telah batal. Atau, siapa-siapa yang ikut saya malam tu, dia tahu saya salah, maka terbatal solatnya. Dia mesti qada. Siapa-siapa yang ikut saya, dalam keadaan dia tidak tahu saya salah, maka dia tidak wajib qada. Ataupun dia was-was, dia syak. Ustaz ni betul ke tak betul, betul ke tak betul. Dikira dia tidak tahu. Kerana asal-asal makmum dia mesti mengikuti imamnya. Melainkan betul-betul yakin imam salah baru tak boleh ikut. Kalau dia syak, imam betul ke salah? Betul ke salah? Dia kena ikut imam lagi. Dia juga tak payah qada. Ya. Saya of course tak payah qada. Kerana saya terlebih rakaat. Terlebih rakaat ni dia lebih ringan berbanding kurang rakaat. Kalau kurang rakaat memang kena qada semua. Saya kena qada, makmum semua kena qada. Hak mana hak ikut saya lah. Tapi sebab saya terlebih ni dia ringan sikit. Kalau orang tu bagi tahu saya selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada jemaah bagi tahu, Ustaz tadi terlebih rakaat, saya disunatkan terus sujud sahwi pada waktu itu. Ya. Sebab masa tu baru ni. Sebab saya terlebih kan. Tapi kalau saya terkurang, kalau ada jemaah bagi tahu, Ustaz tadi tak cukup Ustaz, saya boleh tambah macam Nabi dia sembahyang, dia terkurang rakaat. Sahabat bagi tahu dia tu tambah 1 rakaat. Ya. Hadis Zuliyadain. Jadi nak tengoklah begitu ya. Nak cerita macam itulah ya. Baik. Balik pada tadi ya. Jadi cerita dia macam itulah. Niat ni dia very simple. Tuan-tuan tahu apa itu tuan buat. Jadi tak perlu tuan-tuan baca sama ada dengan mulut, of course tak boleh. Masa takbiratul ihram, tapi banyak di kalangan kita baca dengan hati. Ya, aku sembahyang fardu zuhur tak perlu. Tuan-tuan angkat takbir, ialah mazhab Syafi'i kan, niat mesti masa takbiratul ihram. Cuma niat ni tak perlu dinuzumkan, disusun-susun perkataan dengan hati, tak perlu. Cukup dengan tuan-tuan ingat tuan-tuan sembahyang apa, that's it. Mazhab, that's it. Allahu akbar. Dapat 2 rakaat.
Lagi satu, dengan sebab tuan-tuan dalam bab ni tak faham betul-betul. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya tuan-tuan, dia mengkritik orang yang berlebihan tentang niat. Katanya Nabi tuan-tuan tak pernah bahas bab niat. Nabi tak pernah ajar sahabat bab niat. Pasal niat ni semua orang boleh buat. Benda automatically. Benda kita buat semua ada niat. Macam saya kata tadi, orang gila saja buat benda tak ada niat. Imam Ghazali kata Nabi tidak pernah mengajar sahabatnya tentang niat. Dan sahabat Nabi tidak pernah membicarakan tentang niat. Dia nak kritik orang berlebihan tentang niat ni. Sehingga dia jadi menyusahkan lah. Patut-patut semayang tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, mana ayat wajib semayang? Hak nombor 1. Banyak orang jawab, aqimus solah wa atuz zakah. Betul, ayat perintah semayang 5 kali dalam Quran. Ada surah Al-Baqarah, ada surah An-Nur, ada surah Al-Furqan, ada surah An-Nisa. 5 kali tuan. Aqimus solah wa atuz zakah, aqimus solah wa atuz zakah. Memang itu ayat perintah semayang. Tapi itu bukan ayat yang mula-mula. Ayat yang mula-mula ialah ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ayat yang diturunkan kepada Nabi tak kala dia balik pada Gua Hira setelah dilantik menjadi Nabi oleh Allah. Dia balik berselimut, Allah Ta'ala lantik dia pula menjadi Rasul dengan ayat itu. Di samping dia dilantik menjadi Rasul, Allah Ta'ala perintahkan dia supaya semayang. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu takbirlah kepadanya, besarkanlah dia. Itu ayat wajib semayang. Dalil nombor 1 semayang tu lah. Ya, perintah Allah supaya Nabi membesarkan Allah. Sebab itu kita mula-mula semayang takbiratul ihram. Kita tak kata subhanallah, kita tak kata alhamdulillah atau puji-puji lain pada Allah. Kita kata Allahu Akbar sesuai dengan ayat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi mula-mula dia jadi Nabi masa perintah semayang tu. Jadi bila kita semayang Allahu Akbar, kita kena besarkan Allah sebagaimana kita ucapkan. Hati kita juga kena rasa Allah Maha Besar. Tapi sebab tuan-tuan duk sibuk cari niat, tuan-tuan lupa Allahu Akbar. Mak cakap lah ya. Jadi kena betul balik, tiung tu kena betul balik. Nampak? Bila takbir, besarkan Allah. Ya, bukan membesarkan niat. Mungkin tuan-tuan tak besarkan niat, tapi pasal duk sibuk pasal niat kan. Niat dia very simple ya. Tapi nak cerita niat duduk dekat syarat sah ya. Tapi kalau nak masuk dalam rukun, dia is okay. Ya, terpulang kepada perspektif masing-masing ya. Rukun yang kedua basuh muka. Ni tuan-tuan semua dah tahu dan tuan-tuan telah mengamalkannya. Dalil dia surah Al-Maidah ayat ke-6 itulah, di mana Allah Taala kata ya allazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak sembahyang wahai orang beriman, maka hendaklah kamu membasuh wajah-wajah kamu. Ya, apa makna wajah? Wajah ni ialah ni muka kita. Ya. Al-juz'ul amami li ra'sil insan awil hayawan yahtawi ala al-ain wal fam wal anf wal fam. Itu definisi dalam kamus lah. Dia kata muka-muka ni bahagian depan kepala manusia atau haiwan. Padanya ada mata, ada hidung dan ada mulut. Ni ya. Dalam fiqh dijelaskan lagi. Muka-muka ni ialah ma yahsulu bihil muwajahah. Bila kita berhadapan dengan orang, yang orang nampak itulah muka kita. Tulan min manabiti syi'ri ila ali zakat. Panjang dia daripada ujung dahi, tempat biasa tumbuh rambut. Ya. Hingga kepada hujung dagu. Itulah muka kita. Walaupun kepala kita botak, rambut tak ada. Agak-agak rambut biasa tumbuh kat mana? Kalau awak tak botak. Sini lah. Ada orang dia dahi luas, ada orang dia dahi sempit. Tengok dahi dia lah. Kalau dia dahi luas, dia start ujung dahi tau. Walaupun dia botak, tapi jangan pergi kat botak dia tu pula. Sini cukup. Tapi kalau dia dahi sempit, dekat ujung dahi tu. Ya. Atas dahi kebiasaannya manabitus syi'ri, tempat tumbuh rambut. Kemudian di hujung dagu kita lah. Dagu kita ni ujung. Depan ya. Wa aradan min syahmatil uzun ila syahmatil uzun. Lebar pula daripada cuping telinga, ni syahmah dia panggil ni, ujung ni. Ya. Ada orang kata syahmah sini anak telinga, tak. Syahmah ujung telinga. Dia panggil al-juz'u sufli minal uzunil kharijiyah. Ni ya. Cuping telinga yang bawah ni. Itu dia punya ya. Tapi kalau ikut hak dia sama saja. Cuping telinga dengan anak telinga lebih kurang saja. Tapi
dalam fiqh dia sebut syahmah. Syahmah ni mana cuping telinga. Itu kita punya apa nama? Muka lah, muka kan. Ya. Jadi perempuan tuan-tuan wajib tutup aurat selain muka dan tapak tangan. Pipi tak tutup tak apa, sebab pipi part of face, sebahagian daripada muka. Tapi ada seorang dia tak tahu lah kan, dia nak tutup sampai pipi, dia is okay. Tapi pipi tak wajib ditutup kerana ia sebahagian daripada muka. Mana tak apa. Sebab dulu-dulu kita pernah dengar juga dia kata kena tutup lah pipi ni pasal muka depan saja. Tak juga, dia keseluruhan. Kalau mana tuan-tuan basuh muka masa wuduk, itulah muka. Kalau merujuk pada aurat wanita, dia tidak wajib ditutup sama sekali. Tapi kalau nak tutup, bukan kata pipi, nak tutup semua muka pun tak apa, macam orang Arab tu kan. Nampak mata saja, niqab boleh juga. Hatta ada sebahagian mata pun ditutup tuan. Dia pakai kain nipis je mata je. Allah, tak apalah, terpulang lah kan. Dia nak jaga kehormatan diri, itu terpulang kepada option masing-masing. Tapi syarak tidak mewajibkan. Dia kena faham tu hak mana hak kita pilih sendiri. Mungkin dalam konteks-konteks digalakkan, disunahkan, atau yang wajib. Kita kena tahulah dia punya hak-hak tu ya. Jadi hak tu kena basuh lah ya. Dan basuh ini kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Nawawi rahimahullah, al-ghuslu imrarul ma'alal wash. Ya. Basuh-basuh ni ialah mengalirkan air di atas muka. Ya. Tak wajib gosok, tak wajib tonyo. As long as dilalukan air di atas anggota itu. Kalau muka-muka lah, kalau tangan-tangan lah, maka sudah terasir apa yang kita sebut sebagai al-ghuslu, basuh tadi. Basuh-basuh ni kalau konteks bahasa Melayu dia macam kena tonyo, kena gosok, betul tak? Tapi lah konteks fake, of course lah dalam bahasa Arab, al-ghuslu yang kita terjemah sebagai basuh memadai hanya dengan melalukan air saja di atas anggota itu. Ya. Jadi kalau tuan-tuan tuang aja air atas muka, tuan-tuan ambil wuduk dalam bilik air kan, paik ke atas, turun tak gosok pun, dah is okay. As long as terkena had yang saya telah sebutkan, dari sudut panjangnya, dari sudut lebarnya, maka berlakulah wuduk dari sudut basuh muka. Rukun yang pertama pas ya. Dan dalil itulah ayat Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Hadis Nabi, hadis yang mula-mula saya baca dulu, hadis Humran yang paling sahih sekali nak bab wuduk, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita kata the most important hadis lah bab wuduk ni, di mana tak ada orang yang mengajar wuduk melainkan dia akan baca hadis ni, mesti baca punya. Pasal this is the most fundamental hadis in term of ablution. Inilah hadis yang paling asas sekali tentang wuduk. Uthman bin Affan mengajar wuduk Rasulullah secara keseluruhan. Dan disebut dalam hadis itu, selepas Uthman ambil air, basuh tangan, basuh mulut, masuk air ke dalam hidung, summa ghassala wajhahu salasat. Dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Ya. Membasuh itu makna dia melalukan air ya. Nampak? Jadi dapat rukun 2 dah. Tadi niat. Walaupun duduk syarat sah, rukun okey juga kan. Yang kedua ialah membasuh muka, yang mana tuan-tuan telah mengamalkannya ya. Sekali sudah memadai, 3 kali itu sunnah, lebih makruh ya. Dan saya tak nafi segelintir para ulama dia menggalakkan bila kita basuh muka, kita melebih-lebihkan air basuhan. Itu ada segelintirnya. Kerana Ali bin Abi Talib dalam Sunnah Abi Daud, bila dia membasuh muka, dia melebih-lebihkan air basuh muka. Ya, macam mana? Dia basuh sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian dia ambil sedikit air, dia tuang di atas mukanya. Ada ulama yang kata digalakkan di atas dasar itu, bila basuh muka ni boleh lebih-lebih sikit air. Walaupun tuan-tuan tidak mengalirkan air kali keempat selepas kali ketiga basuhan, kalau tuan-tuan lebihkan sama ada basuhan kedua atau ketiga, lebih sikit lah daripada tempat-tempat lain, itu dia galakkan. Tapi saya tak nampak lah dalam buku-buku sebagai ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i galakkan itu. Cukup sama ada sekali, 2 kali atau 3 kali ya. Itu saja. Ada soalan tak? Setengah jam lah. Sekejap je. Ada tanya apa-apa tak? Tak ada. Dan sebagian para ulama tuan-tuan
Tapi tidak majoriti, segelintir lah. Walaupun segelintir dia tokoh-tokoh besar. Kita jangan terkeliru dengan istilah majority, minority, ya. Tapi selaku orang yang mengajar fiqh, dah ada latar belakang fiqh, mesti dia akan sentiasa sebut majority, minority, jumhur, tidak jumhur. Ini perkara biasa. Ya. Bukan supaya kita ikut majority all the time. Tak. Kadang-kadang kita tak ikut majority dalam banyak hal. Ya. Kita ikut minority. Walaupun dalam banyak hal kita ikut majority. Tapi supaya kita ada aje lah. Tuan-tuan, dalam bab basuh muka ni, sebagian para ulama, tapi dia tak ramai lah. Dia a small numbers of them. Dia tak ramai. Dia mewajibkan kita berkomor atau membasuh air ke dalam hidung dengan sebab dia kata komor dengan air ke dalam hidung ni sebahagian daripada muka. Tokoh-tokoh besar juga. Antaranya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dalam bukunya Nailil Awtar, terdahulu daripada beliau ialah Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, ratusan tahun dahulu, dah bukunya Al-Muhalla. Dia mewajibkan kita berkomor dan membasuh hidung, walaupun majoriti kata sunnah. Standard mazhab Syafi'i sunnah. Tapi kalau boleh berkomor dan basuh hidung, jangan ditinggalkan. Bila kita melakukannya, kita dapat sunnah mazhab Syafi'i dan kita lepas wajib orang-orang yang mewajibkannya. Sebab itu ulama kita antaranya Al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam, dalam bukunya Qawaid Ahkam, dia ada dua. Satu Qawaid Ahkam 2 jilid, satu Al-Ilmam 1 jilid. Dia menegaskan satu pendekatan di mana katanya al-khuruju minal khilaf mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu amat-amat digalakkan. Dalam konteks ni contoh itulah. Memang mazhab Syafi'i basuh muka, memang mazhab Syafi'i berkomor dan masuk air ke dalam hidung sunnah dan tak wajib sama sekali. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah pula ditanya, dinukil oleh anak murid dia nama Yunus bin Abdul A'la, salah seorang anak murid dia yang famous sekali di Mesir. Dia tanya Imam Syafi'i tentang berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung. Kata Imam Syafi'i, la a'rifu al-madmadah wal istinsyaqi 'ala al-mutawaddi'i fardun. Kata Imam Syafi'i, aku tidak tahu jika ada ulama yang mewajibkan membasuh berkomor dan memasukkan air ke dalam hidung. Maksudnya Imam Syafi'i kata, aku tak dengar pula orang kata wajib. Dia kata mana dia tak wajib lah. Yang kita tahu ulama-ulama tidak mewajibkan, cuma segelintir lah, ya. Antara ulama saya sebut tadi, ya. Jadi Izzuddin kata bila kita buat, kita lepas sunat hak mewajib, kita dapat sunat tu, wajib pun lepas kan. Macam berkomor dan masuk ke dalam hidung lah. Bila kita buat, confirm dapat pahala. Sebab kita kata sunnah. Memang Nabi pun buat. Lepas tu ada yang mewajibkan pula, maka kita terlepas. Ya. Dan bila kita buat, itu yang disebut sebagai kita keluar pada khilaf. Amat-amat digalakkan. Dia sama kih dengan sapu kepala lah. Saya duk perhati member ambil wudu kan. Kita tengok orang tak salah tuan. Kita tengok orang ambil wudu, perhati, okey. Kita tengok orang semayang, tengok haji semayang, tengok ustaz semayang, okey. Dalam metodologi kajian kita panggil observation. Memang kita kena buat observation. Observasi dia panggil. Ya. Tak apa. Yang tak boleh ni kita tengok orang, kita cerita kat orang. Tak boleh ya. Oh, haji semayang salah. Tak boleh kan. Tapi kalau nak tegur dia sendiri boleh. Boleh aja. Kita tengok dia ambil wudu. Roughly tuan-tuan, saya tengok orang ambil wudu, kerana basuh kepala ni sikit je, ceng gitu. Betul tak? Gitu ya. Ceng gitu ya. Ya. Sah. Mazhab Syafi'i sah ya. Tapi kita miss lah. Pasal kita tak buat benda sunnah. Dan sebagian yang lain mewajibkannya. Alangkah baiknya kalau kita wudu keseluruhan kepala. Nabi berwuduk tuan-tuan all the time. Memang the full head. Semua kepala. Tuan-tuan tengok hadis-hadis Nabi yang paling sahih. Dan Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim. Tuan-tuan takkan dapati Nabi berwuduk hanya sebahagian kepala saja. Tapi adalah sebahagian riwayat yang sahih juga. Nabi berwuduk hanya sebahagian daripada kepalanya. Ada Abdullah bin Zaid. Masahan Nabi ala nasiatihi. Nabi hanya menyapu ubur-uburnya. Adalah. Tapi tak banyak. 1-2 riwayat. Tapi most of the narration, banyak riwayat. Hatta yang terbaik ialah Nabi menyapu kepalanya keseluruhan. Boleh sekali, boleh 3 kali. Majoriti kata sekali memadai atau sunnah. 3 kali tak sunnah. Tapi tak apalah kan mazhab Syafi'i sunnah 3 kali. Boleh buat 3 kali. Tapi zab sekali. Zab 2 kali. Zab 3 kali. Saya wuduk sekali tuan-tuan.
Kerana saya cenderung ulama yang mengatakan bahawa sekali itu adalah sunnah. Saya sekali je. Pasal ini isu lain lah, orang belajar editing. Terpulang lah ikut ilmu masing-masing. Tuan-tuan selesai 3 kali, go for it. Tapi keseluruhan kepala. Tuan-tuan dapat sunnah mazhab Syafi'i dan tuan-tuan lepaslah daripada orang yang mewajibkannya. Sama juga dengan berkumur dan masuk air ke dalam hidung. Walaupun kita tak kata wajib, tapi amat-amat digalakkan. Dan ia sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tuan-tuan bila belajar babul wudu, melihat hadis-hadis Rasulullah, tuan-tuan takkan dapati Nabi berwudu tanpa madmadah dan istinsyak, tanpa berkumur dan memasuk air ke dalam hidung. Ya? Pertama kerana ia ada sebahagian daripada muka. Yang kedua kerana ada perintah khas daripada Nabi. Antaranya hadis Abi Daud daripada Laqi' bin Saburah. Kata Nabi, idza tawadda'ta famatmid. Bila kamu berwuduk maka berkumurlah. Perintah asalnya wajib. Ya. Hadis Abi Hurairah dan Sahih Muslim pun sama. Nabi kata, idza tawadda'a ahadukum falyastanshik bimin kharahi minal ma'. Apabila kamu berwuduk maka masuklah air ke dalam hidungmu dan bersihkanlah ia. Ya. Tak wajib, tapi ada banyak kelebihan di situ. Dapat pahala, ya, lepas yang wajib. Dan dalam hadis yang sahih juga, dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi kata, idza tawadda'a ahadukum falyastanshik fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Bila kamu berwudu maka basuhlah hidungmu, kerana syaitan suka tidur di dalam hidungmu. Jadi tuan-tuan tak basuh hidung, syaitan duduk dalam hidung tu. Ada banyak kelebihan kan. Jadi basuh ya. InsyaAllah ta'ala sambil-sambil basuh muka tu, sebelum nak basuh muka, tuan-tuan berkumur dan masuk air ke dalam hidung. Yang paling standard tuan-tuan buat sekaligus. Dia panggil al-wasl. Al-waslu bainal istinsyaq wal matmadah. Ambil satu cedokan, ni pun saya tengok cara orang buat. My observation. Pasal kita suka buat asing-asing. Mulut 3 kali, hidung 3 kali. Mulut 3 kali, hidung 3 kali. Ya. Itu bukan yang paling standard dalam mazhab Syafi'i. Memang ada ulama Syafi'i yang memfatwakan begitu, dan itu pendapat Imam Syafi'i yang lama. Tapi yang baru ialah mensekalikan. Dan itu dipilih oleh ulama-ulama kontemporer. Hatta ulama dulu yang besar-besar macam Imam Nawawi dalam Al-Majmu' pun dia kata yang paling standard dalam sunnah dan dalam mazhab Syafi'i ialah mensekalikan. Tuan-tuan masuk air ke dalam mulut, masuk air ke dalam hidung sekali. Ambil lagi, masuk dalam mulut, masuk dalam hidung. Ambil lagi, masuk dalam mulut, masuk dalam hidung. Itu paling sunnah dan paling standard dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Tapi kalau tuan asyik-asyikkan begitu, dia tidak afdal. Masihlah konteks sunnah kerana ada hadisnya. Tapi yang paling sunnah ialah tuan-tuan mensekalikan. Dia panggil al-wasal. Mensekalikan antara berkumur dan masuk air ke dalam hidung. Jadi dah konteks muka lah tu nak cerita. Jadi bila tuan-tuan basuh mulut dengan berkumur, tuan-tuan basuh hidung dengan memasuk air ke dalamnya dan mengeluarkannya kembali, kemudian tuan-tuan telah membasuh muka, maka tuan-tuan telah melakukan fardu basuh muka seumpama diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan sunnah Nabi dalam hadisnya, perfect. Tak ada pertikaian lagi. Dan kita akan mendapat pahala yang penuh, insya-Allah Ta'ala. Nampak? Jadi 2 rukun saja dapat malam ni. Satu niat, satu basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, next time lah ya. Kejap aja, 40 minit ya. Ada nak tanya apa-apa tak? Bagi satu soalan. Saya jawab sekejap ya. Masuk air dalam hidung lah kadang kita berpuasa. Boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan lah. Okey. Tuan-tuan, berwuduk ni memang tak boleh berlebih-lebihan menggunakan air. Kita tak boleh lebih guna air lah. Dia panggil al-israf fil ma'. Memang makruh lah. Nanti kita akan belajar dalam makruhatul wuduk. Benda-benda yang tidak digalakkan atau makruh ketika wuduk. Antaranya adalah as-saraf fil ma'. Lebih guna air. Tapi 2 tempat kita boleh guna lebih. Pertama ketika membasuh muka, macam saya dah sebut tadi, based on hadis Ali. Yang kedua ialah ketika memasuk air ke dalam hidung. Pasal Nabi kata pada Laqi' bin Saburah, la sunnah Abi Daud, very famous one. Nabi kata, asbigil wudu wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Nabi kata, sempurnakan wudukmu
Sela-selakan jari jemarimu. Tangan baik, kaki baik, ya. Kemudian Nabi kata, berlebih-lebihinlah dalam memasukkan air ke dalam hidung, melainkan jika kamu berpuasa. Kalau tak puasa, kita buah air banyak dalam hidung. Lepas tu keluarkan. Oh, syaitan. Siapa pernah buat sini, buat sinus? Operation sinus. Siapa pernah buat? Kita tahu sinus tu apa. Orang hari ni tuan-tuan, banyak yang kena penyakit resdung. Saya salah seorang daripada. Sebab masalah sinus. Ni, dalam hidung ni. Tuan-tuan tahu apa rawatan dia? Rawatan dia pertama operation. Dia akan cuci balik lubang hidung kita tu bagi bersih-bersih. Pasal dah 45 tahun tak pernah cuci kat dalam tu. Ya, lepas tu dia sumbat tisu. 2 minggu saya kena bernafas kat mulut. Saya buat dekat hospital Thompson private. Saya ingat 30,000 kos dia ikut. Tapi kerajaan apa buat juga setahu saya. Tapi macam tu. Dia taruh tisu untuk nyamuk kat mulut. Saya rasa lah nyamuk kat mulut. Okay, after that dah sembuh. After 3 or 4 weeks dah sembuh semua. Apa tuan-tuan kena buat? 2 bulan tuan-tuan kena masuk ke air ke dalam hidung. Exactly the same macam yang kita buat dalam wudu. Sebenarnya kalau daripada kecil kita wudu masuk air dalam hidung, kau punya, nescaya saya tak akan kena penyakit resdung bila saya meningkat dewasa. Sebab itu rawatannya. Hari-hari tuan-tuan kena spray air masuk dalam hidung. Pung. Spray masuk atas. Spray kok ni dia keluar kotoran. Hari-hari kena buat 2 bulan. Tak tahulah banyak botol mana air. Tapi dia ada taruh chemical lah. Air yang dia bagi, air yang betul-betul bersih, taruh chemical. Tapi bila dah habis air tu, saya masih buat lagi walaupun tidak hari-hari dengan air kowe saja. Air kowe taruh garam tu. Bila garam tu dah habis, tak payah, air saja spray. Sebenarnya kalau kita wuduk pun dah memadai. Tapi make sure air kita bersih lah kan. Usah juga kalau tak bersih ni kan. Tapi tak apalah kan. Mana kata tak tahulah kan, boleh je mana kita itu. Tapi kalau berpuasa makruh jika air kita tidak masuk ke dalam kerongkong. Kalau air kita masuk ke dalam kerongkong, batal kerana ia sudah dianggap sebagai meminum. Dan meminum ni adalah membatalkan wuduk. Ya. Salah satu perkara yang membatalkan wuduk daripada 10 perkara ialah makan atau minum. Jadi tak boleh lah. Tapi masih disunatkan masuk air ke dalam hidung. Jangan bila tuan-tuan berpuasa, tuan-tuan tak masuk air dalam hidung. Masuk aja. Cuma jangan zom. Makruh lah. Oh tak boleh. Ya. Kecuali kalau tak sengaja boboh terlepas masuk kan. Alamak. Terasa setitik 2 sedap juga kan. Ya. Tapi tidak makruh, tidak makruh. Macam biasa saja. Cuma selain kita berpuasa, kita lebih-lebihkan. Saya malah lebih-lebihkan, masuk sedut. Kalau tak biasa buat, tak sedap. Tapi kalau dah biasa buat, sedap. Ya? Sedut, keluarkan. Masuk dengan tangan kanan, keluar dengan tangan kiri. That is the best. Ya. Tapi standard mazhab Syafi'i, dua-dua tangan kanan. Masuk tangan kanan, keluar pun tangan kanan. Sebagai ulama, masuk tangan kiri, keluar pun tangan kiri. Tapi ulama yang in the middle, masuk tangan kanan kerana ia adalah ibadah. Keluar dengan tangan kiri kerana yang keluar itu adalah kotoran. Dan itu adalah the most perfect fatwa lah. Fatwa yang paling sempurna lah bagi saya. Dan saya mengamalkannya. Alhamdulillah. Cukup tu InsyaAllah ta'ala. Untuk malam ni walaupun tak lama. Kalau ikut kan kena kuliah lama ni. Pasal saya buat kereta lama tadi. Ya. Ya. Lebih tak batal. Tengoklah setara mana. Ya. Ada ulama kata paling lebih. Paling lebih 12 rakaat. Lebih 12 rakaat tu memang melampau lah dan membatalkan sembahyang ataupun tidak sah. Allah. Memang melampau tu. Tapi setakat 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat makruh lah. Tidak sunnah. Ya. Ataupun sebagian ulama kata tidak makruh, khilaful aula. Tidak afdal lah. Ya.
Tapi hak sunnah, hak standard mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Imam Syafi'i tuan-tuan, dia ada dua pendapat. Ya. Pendapat lama, semua takbir dalam semayang, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqalat, takbir pergerakan daripada satu keadaan pada satu keadaan lain, semua pendek. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rukuk, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Naik daripada sujud, rakaat yang baru, Allahu Akbar. Tak ada panjang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada. Itu fatwa dia lama. Fatwa yang baru, takbiratul ihram kekal pendek, Allahu Akbar. Tu harakat. Sebagaimana mat asli yang lain. Tapi pergerakan yang lain dia kata galakkan panjang supaya terisi perbuatan kita itu dengan zikir. Tidak ada ruang-ruang yang tidak ada zikir. Ya. Mana kata bolehlah panjang tu pasal kita nak bergerak tu kan. Tapi ada juga imam, tapi bukan imam kat sini lah, imam tempat lain. Panjang berdoa pula. Lama lah. Siapa doa pun Allah Akbar lagi. Sujud kan, Allah. Saya perhati juga imam ni. Dia pala siapa doa atas latar tu, tapi Allah tu tak putus lagi. Allah Akbar. Patut bila pump sampai tu bar lah. Senang orang belakang nak follow. Ya. Macam itulah cerita dia. Cerita dia jangan terlalu panjang lah. Pasal apa nak panjang tu? Cari niat. Terpulang. Ya. Tapi boleh lah, tapi jangan terlalu panjang. Allahu Akbar. Itu normal lah orang kita. Kita faham lah. Okey je. Tapi jangan panjang sangat lah. Ya. Nak masukkan niat. Allahu Akbar, kita lintaskan, kita semayang, that's it. Macam nak buat? Saya pun tak tahu, pasal adalah hati masing-masing. Bukan saya boleh tunjuk tuan-tuan cerita tak. Ya? Allahu Akbar, kita lintaskan, aku semayang, that's it. Aku semayang Zuhur, that's it. Ya. Tak perlu baca dengan hati, aku semayang padu Zuhur. Yang tuan-tuan buat tu tak menepati sunnah Nabi dan tak menepati fiqh sama sekali. Ya? Takbir membesarkan Tuhan, that's it. Allahu Akbar, kita ingat Tuhan Maha Besar. Ya? Niat ni hanya sampingan saja, sebab memang tuan-tuan ada niat pun. Ya? Nampak? Ya. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan sedikit sebanyak pada malam ini dapatlah manfaatnya. Dan kalau tak ada apa-apa, kita samalah pada bulan yang akan datang. Aku lukul hazar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dan tangguhkannya dengan baca tasbih kafarah. Subhanallah.